Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi i'tarafa biwujudihi jami'ul kainat wa awjada bi sifati zatil wahdaniyyati jami'al mumkinat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afkharil mawjudat wa ala alihi wa sahbihi al-arifina billahi was sifat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya hayyu ya qayyum ya rabba Musa wa Harun wa Nuh wa Ibrahim wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akrimna bi jawdatil hifzi wal fahmi warzuqna al hikmata wa sabata az-zihni wal aqli wal hilmi wal ilmi wan najahi fid dunya wal akhirah bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita sama-sama pada malam ini berada di dalam majlis ilmu mempelajari kitab Hidayatul Rahman karangan Al-Alim Haji Abdul Latif bin Haji Tambi Tengkera rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumina fid daraini amin. Pada malam ni kita menyambung muka surat 14. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. I'lam, ketahui olehmu wahai yang menuntut ilmu tauhid was sifat. Pengarang kitab kita ni memulakan dengan perkataan i'lam, iaitu sebagai iqtibas ataupun mengambil daripada ayat Al-Quranul Karim, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi dia ambilkan daripada gaya bahasa ataupun firman Allah taala memulakan dengan kalimah i'lam. Fa'lam mana i'lam. Fa'lam annahu la ilaha illallah, annahu hanya sesungguhnya annahu la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran berkaitan tentang tauhid dimulakan dengan kalimah i'lam. Oleh sebab itu pengarang kitab kita ini juga memulakan dengan kalimah i'lam untuk memberitahu bahawa sesungguhnya berkaitan tentang ilmu tauhid ini mestilah dipelajari. Pengarang kitab tidak memulakan dengan kalimah i'rif. Dia daripada kalimah arafa ya'rifu i'rif, tapi dia ambil daripada kalimah i'lam, supaya kita ini mempelajari dan belajar. Ianya tidak boleh dapat begitu saja, melainkan ianya mengetahui dalil-dalil. Sebab disebut i'lam diambil daripada kalimah ilmu, mestilah berdasarkan dalil sama ada daripada Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun berkaitan dengan dalil akli, barulah tauhid seseorang itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah menggunakan kalimah i'lam. Itu sebab digunakan kalimah i'lam oleh pengarang kitab kita ni. Ketahui olehmu wahai yang menuntut ilmu tauhid. Nampak? Digunakan kalimah i'lam kerana berdasarkan firman Allah Ta'ala. Jadi orang yang belajar kitab ini mestilah mengetahui dengan ilmu yang mantap, i'tiqad yang jazimah, i'tiqad yang jazim, aqidah yang jazimah,
dalam menentukan keesaan Allah, yang wajib bagi Allah, yang mustahil atas Allah, yang harus pada Allah Subhanahu wa taala. Iaitu berkaitan tentang ilmu tauhid, dia kata. Bahawasanya wajib atas tiap-tiap mukallaf. Kalimah wajib atas memberi maksud wajib syar'i. Wajib atas memberi maksud wajib syar'i. Wajib pada itu ialah wajib dari sudut akli ataupun wajib dari sudut adat. Wajib atas ialah setiap individu mesti tahu, kerana dia adalah wajib syar'i. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah fardu ala, atas setiap orang Islam. Mana menuntut ilmu itu adalah wajib syar'i. Kalau tak menuntut maka hukumnya berdosa. Begitu juga di dalam kitab kita ini menyebut bahawasanya wajib atas tiap-tiap mukallaf. Maknanya kalau tak tahu maka hukumnya adalah dosa. Berdosa dia kata. Bahawasanya wajib atas tiap-tiap mukallaf. Mukallaf ialah orang yang seorang yang muslim, orang itu berakal, aqil dan mumayyiz, dan orang ni sudah sampai sampai seruan Islam, iaitu dakwah. Berakal, mumayyiz, apatah lagi kalau dia sudah baligh, maka wajib ke atas dia mengetahui apa dia, iaitu mengetahui ia akan barang yang wajib pada hak Allah Ta'ala, yang wajib pada hak Allah Ta'ala, dan barang yang mustahil atasnya, dan yang barang yang jaiz harus padanya. Harus padanya. Wajib pada hak Allah Subhanahu wa taala. Itu wajib bagi Allah. Dan mustahil atas Allah. Harus pada Allah. Harus pada makna harus Allah lakukan dan harus Allah tak lakukan. Harus bagi Allah nak melakukan dan harus bagi Allah tidak melakukan, itu benda yang harus. Harus bagi Allah Subhanahu wa taala jadikan kita dan harus Allah tak jadikan kita. Oleh sebab itu harus pada. Mustahil atas, mana tidak ada lagi. Mustahil Allah atas Allah Ta'ala bersifat dengan sifat mengantuk contohnya. Memang takkan mengantuk begitu. Oleh sebab itu digunakan kalimah ala. Yastahilu ala. Ala makna isti'la fauq, mengatasi segalanya. Tak ada. Allah takkan sifat begitu. Oleh sebab itu digunakan kalimah mustahil atas. Mustahil atas. Jadi istilah dalam ilmu tauhid, wajib bagi, mustahil atas, harus pada. Harus pada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman ini disebut oleh para alim ulama tauhid wal imanu yumassilul aqidata. Iman adalah merupakan akidah. Iman adalah merupakan akidah. Wal usulu allati taqumu 'alaiha syara'i'ul Islam. Dasar-dasar yang berdiri di atas iman ini ialah syariat Islam. Daripada iman itulah berdirinya segala syariat. Segala syariat. Maka sekiranya mereka itu tidak beriman kepada Allah, maka segala amalannya adalah mardudah. Amaluhu mardudatun. Pada segala amalannya tidak diterima oleh Allah. Sebab asasnya mestilah tauhid. Asasnya mestilah tauhid. Contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim yang biasa kita baca di dalam suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala telah mensifatkan dirinya dengan Rabb,
dengan Rabb. Rabb, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Siapa Allah itu? Rabbil alamin. Maka Allah telah mensifatkan dirinya, iaitu mentadbir sekalian alam. Maka alam ini adalah ditakbir oleh Allah. Mereka yang mempunyai akidah atau beriman, maka segala tindak tanduknya mestilah berlandaskan perintah Allah, berlandaskan syariat Allah, kerana alam ini adalah milik Allah. Adalah milik Allah, bukan milik kita. Maka oleh sebab itu kita tidak boleh melakukan sewenang-wenang ataupun sesuka hati. Sebab alam ini adalah milik Allah. Alam ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebut dalam surah Al-Fatihah berkaitan tentang tauhid Maliki Yaumiddin, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala ialah Malikun, raja. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Malikun liyaumiddin, iaitu raja ataupun yang memerintahkan pada hari akhirat besok. Jadi mereka yang mempunyai dasar yang kukuh dan berdiri pada usul dasar itu, segala syariat, maka dia akan mempersiapkan diri dia ketika mana berada dalam muka bumi Allah ini, kerana dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat besok. Akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam suratul Baqarah ayat 152, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fazkuruni azkurkum. Fazkuruni, kamu sebutlah ataupun ingatlah aku, nescaya aku ingatkan kamu. Nescaya aku ingatkan kamu. Fazkuruni, maka kamu ingatlah aku. Ingat dengan cara apa? Iaitu ingat dengan cara beribadat dalam keadaan sabar. Sabar menunaikan segala perintah Allah. Sabar meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sentiasa ingat Allah, dan kita kena sabar dalam melakukan segala perintah Allah, dan sentiasa sabar dalam meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hasil beriman tadi. Sebab kita beriman Allah bersifat dengan sifat yang wajib baginya, iaitu wujud, qidam, baqa. Bahawa sesungguhnya Allah itu wujud dan Allah itu qidam, Allah itu baqa. Allah Subhanahu wa ta'ala qiyamu ta'ala binafsi. Allah Subhanahu wa ta'ala mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat qudrah. Semua yang sifat-sifat wajib pada Allah, bagi Allah Subhanahu wa ta'ala ini, maka mereka ini sabar dalam melakukan ibadat dan sabar meninggalkan segala larangan Allah, maka Allah akan bersama dengan mereka. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Sabar di sudut mana? Sabar di sudut menunaikan ibadat. Sabar dalam meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memberikan pahala yang tidak terhingga. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah telah menyempurnakan pahala orang yang sabar tanpa boleh dihitung. Macam mana dia boleh tahu ataupun dia boleh sabar? Kerana dia kenal Allah. Sebab dia kenal Allah, maka dia akan melakukan ibadat bersungguh-sungguh kerana dia kenal Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang akan membalaskan pahala, akan memberikan pahala, akan membalaskan setiap amal saleh ini dengan ganjaran yang tidak terhingga kerana dia kenal Allah. Kerana dia kenal Allah. Oleh sebab itulah dibahaskan berkaitan tentang iman. Dan dia kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, uzkuruni azkurkum. Ingatlah aku, nescaya aku ingatkan kamu. Dia kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala iaitu tidak suka kepada orang yang melampau-lampau. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Maka Allah tidak suka orang yang melanggar perintah Allah. Maka dia akan jadi orang yang taat, orang yang patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dia kenal Allah. Menerusi apa? Menerusi kalam.
Dan kalam di antara sifat yang wajib bagi Allah. Di antara yang menunjukkan kalam Allah ialah Quran. Maka Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yuhibbul mu'tadin." Sesungguhnya Allah tidak suka bagi orang yang melampau. Maka dia tidak akan melampaui batasan yang telah ditetapkan oleh Allah sebab dia kenal Allah. Sebab dia kenal Allah. Oleh sebab itulah iman ini sebagai pengukur segala-galanya. Wajib bagi setiap orang yang mukallaf mengetahui segala yang wajib bagi Allah, yang mustahil atas Allah dan harus pada Allah Subhanahu wa taala, kerana ia adalah taqumu alaiha syara'il Islam, berdiri di atasnya segala syariat Islam. Berdiri di atasnya segala syariat Islam. Dan di antara natijah hasil daripada orang yang mengaji ilmu tauhid ini, dia kenal Allah Subhanahu wa taala, dan Allah amat suka kepada orang yang bertakwa. Wallahu yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah suka orang yang bertakwa. Maka apabila dia kenal Allah, mana yang Allah suka, yang mana Allah tak suka, maka dia beriman Allah bersifat dengan sifat iradah. Bersifat dengan sifat iradah. Apabila dia sudah beriman Allah bersifat dengan sifat iradah, dia beriman dengan akidah yang mantap bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala wajib padanya iaitu sifat iradah, kehendak Allah. Maka apa kehendak Allah? Maka Allah berfirman dalam Quran, wallahu yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka, wattaqullah innallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang yang bertakwa, bersama dengan keampunannya, bersama dengan keredaannya, bersama dengan segala rahmatnya. Maka dia sudah kenal Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah bersifat dengan sifat iradah, sifat ma'ani. Maka di antara kehendak Allah ialah Allah suka pada orang yang bertakwa. Dia akan bersungguh-sungguh menjadikan dirinya supaya disukai oleh Allah sampai kepada satu tahap orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud orang yang kenal Allah. Bukan sekadar dia menghafal wujud, qidam, baqarah dan seterusnya, tetapi dia tahu dengan pembelajaran ilmu tauhid tersebut, dia mengetahui bahawa ini dia yang dikehendaki oleh Allah, ini yang Allah tidak kehendaki, iaitu Allah tidak kehendaki orang yang derhaka kepada Allah, orang yang melakukan maksiat. Begitu muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala suka, mahabbatullah, kesukaan Allah ialah Allah suka kepada orang yang muhsinin, orang yang muhsin, orang yang buat baik. Maka orang yang bertauhid ini senantiasa memastikan dia ni buat baik, buat baik yang diradai oleh Allah. Bila masyarakat bertauhid, aman keadaan. Tapi kalau manusia ini tidak bertauhid, itulah mereka akan melakukan perkara yang bertentangan dengan syariat sebab dia tak kenal Allah. Kalau dia kenal Allah, dia tak akan buat benda yang mengundang kemurkaan Allah, sebab dia tidak kenal Allah, dia buatlah maksiat. Tapi kalau dia kenal Allah, dia tak akan buat maksiat. Sebab dia nak supaya Allah suka kepada dia, supaya Allah berkehendak bahawa dia digolongkan di kalangan orang yang muhsinin, sebab Allah suka orang-orang yang muhsin. Suka orang. Kalau mengaji kita tauhid tapi menipu orang apa semua, dia tak mengaji. Walaupun banyak kita tauhid dipelajari, belajar kita macam-macam kita tauhid dipelajari, tetapi tidak tahu macam mana penggunaan, bagaimana kita nak menterjemahkan ilmu tauhid kita di dalam kehidupan kita seharian. Sekadar mengaji kitab tauhid tapi tak jadi baik juga. Tidak menjadi seorang anak yang saleh, tidak menjadi suami yang saleh, tidak menjadi pemimpin masyarakat yang saleh, tidak menjadi insan yang bertakwa kepada Allah, walaupun dia tahu Allah bersifat dengan sifat iradah. Oleh sebab itu Tuan Syekh kita menyebut adalah menjadi kewajipan setiap orang mukallaf mengetahui yang wajib, supaya bila kita tahu benda yang wajib, apa yang dikehendaki oleh Allah, apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama balik kita qala al-musannifu rahimahullahu taala
wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Yaitu ketahuilah wahai saudaraku menuntut ilmu tauhid, apakah beza tauhid dan nama-nama yang lain. Ulama menyatakan apabila disebut akidah, ianya mestilah berkisar kepada 3 perkara. Disebut akidah. Ngaji kita apa? Kita akidah. Akidah. Akidah mestilah ianya merangkumi di dalamnya 3 keadaan. Keadaan yang pertama iaitu dibahaskan dari sudut bahasa. Bahasa dari sudut bahasa akidah ini ialah al-azmul muakkad. Keazaman yang muakkad, yang pasti. Jadi kita mengaji tauhid, mengaji akidah ni, iaitu keazaman kita ini adalah pasti. Pasti dia apa? Pasti iaitu mendapatkan keridhaan Allah. Yang kedua, an-niyah. An-niyah. Tauhid ialah niat. Oleh sebab itu, kalau dia tidak ada tauhid, mengaji tasawuf macam mana pun dia tidak akan sampai ke tahap yang dikehendaki. Sebab kalau kita bahas ikhlas, dia tak kenal Allah macam mana nak ikhlas. Kalau akidahnya mantap, mengaji akidah, akidah itu dari sudut bahasa memberi maksud an-niyah. Itu niat. Oleh sebab itu semua keadaan kita ada niat. Kita ambil uduk pun ada niat. Untuk membezakan yang mana, untuk membezakan basuh muka biasa dengan mengambil uduk, supaya kita faham kita ambil uduk ni kerana Allah. Sebab nak bertemu dengan Allah, nak menghadap sekarang ni, nak semayang. Kita semayang ada niat dalam takbiratul ihram untuk membezakan berdiri biasa dengan berdiri nak beribadat. Ada pun orang tak kenal Allah ini, dia kata niat buat apa nak niat? Tadi dalam kat rumah dah ada niat. Bolehkah kita nak bertemu dengan Allah dalam keadaan bercampur bau dengan benda yang lain? Tadi di rumah kita niat nak semayang, sambil memandu ni dengar kereta, dengar lagu, sambil memandu ni contohnya, sambil memandu tengok orang depan, sambil memandu tengok lampu isyarat, sambil memandu ni, adakah niat kita boleh bercampur dengan benda yang lain? Sedangkan kita nak semayang ni, semayang fardu maghrib, tadi bercampur niat semayang kerana Allah, campur dengan lain, syirik, begitu. Oleh sebab itulah dalam mazhab kita, niat mestilah takbirat ihram, nak menunjukkan bahawa betul-betul solid kerana Allah. Kerana Allah. Ni yang kata niat di rumah apa nak niat-niat lagi, dia maknanya dia tak faham ibadat ini adalah diasaskan dengan iman. Kalau tadi berniat di rumah bercampur dengan benda yang lain, maka ibadat kamu bukan solid kerana Allah, tetapi bercampur dengan benda yang lain. Boleh tak begitu? Tak boleh. Nampak ni? Oleh sebab itu ulama kita di kalangan mazhab Imam Syafi'i, niat mestilah takbiratul ihram. Nak mentatbikkan, mengaplikasikan amalan ataupun ilmu tauhid ketika berhadapan dengan Allah, nak melakukan ibadat, sebagaimana muqaddimah saya tadi, bahawa sesungguhnya iman itu allati, dia kata iman itu yang mana yaqumu alaihi syara'il Islam, kerana berdiri di atasnya semua syariat Islam. Nampak ni? Begitu juga kita nak melakukan haji, nak melakukan segala ibadat-ibadat ini memerlukan kepada niat. Kenapa? Kerana akidah itu pada bahasa ialah niyah. Nampak tak? Niyah. Dan seterusnya lagi ulama menyebut marrat kalimatu aqidatin bisalasi marahila. Al-marhalatul ula, bahawa dilihat kepada di sudut bahasa al-azmul muakkad. Yang kedua an-niyatu. Yang ketiga at-tawsiqul lil uqud. At-tawsiq makna wasiqah. Kalau kita nak buat apa-apa transaksi, mestilah ada wasiqah dia.
ada surat akuannya, perjanjian. Maka perjanjian kita dengan Allah, apa dia? Apa wasiqah dia? Satu perjanjian kita yang kita berjanji sekarang ni, iaitu berjanji asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini adalah satu transaksi, satu uqud, akad. Akad ini jangan kamu khianati. Maka apabila dia khianati, Allah tidak mengkhianati. Kita kenal Allah, Allah bersifat al-adlu. Tapi kita sudah berakad dengan Allah, jangan kamu mengkhianati akad tersebut. Kerana kalau khianati, maka tempatnya ialah neraka. Oleh sebab itulah dinamakan akidah di sudut bahasa. Di sudut bahasa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Dari sudut bahasa, akidah ini ialah ma yadinu bil insanu, sesuatu yang dijadikan pegangan agama oleh manusia. Maka orang tak ada berakidah ni tak ada pegangan agama. Orang yang tak ada berakidah tak ada pegangan. Dia tak tahu hala tuju dia. Maka tidak tahu hala tuju, masyarakat akan jadi porak-peranda. Orang ni pahaman dia begini, orang ni pahaman begini, orang ni pahaman begini, hancur. Kenapa? Kerana tidak ada satu pegangan, sedangkan dia berada di muka bumi Allah. Keadaan yang kedua dibahaskan oleh ulama tauhid, kalimah akidah ini marhalatus saniyah. Marhalah yang kedua, kedudukan yang kedua, iaitu daurul fi'lil qalbi, iaitu peranan hati. Mana akidah ini ada peranan di sudut al-fi'lul qalbi. Daurul fi'lil qalbi iaitu peranan kerja bagi hati. Maka itulah lahirnya iman. Lahirlah iman. Maka orang yang beriman, dia tidak akan, peranan hati ini orang beriman, dia tidak akan menyalahi apa yang telah diucapkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam Al-Quranul Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minal mu'minina rijalun, di kalangan orang-orang yang beriman. Allah menggunakan kalimah jamak muzakkar salim, al-mu'minin. Mengikut dalam kaedah ilmu usul fiqh, setiap jamak apabila masuknya alif lam memberi masuk umum. Mana orang yang beriman ni sama ada lelaki ke, sama ada perempuan, sama ada budak ke, sama ada orang dah tua ke, sama ada apa-apa jenis bangsa, umum. Tua ke, muda ke, minal mu'minin. Laki, perempuan, Melayu apa ke, apa jenis bangsa, minal mu'minin. Rijalun sadaqu, iaitu lelaki-lelaki, mana umum. Sadaqu ma'ahadullaha, membenarkan apa yang telah berjanji mereka itu. Alaihi, ke atas, berjanji dengan Allah, dia membenarkan. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir. Ada di kalangan mereka yang sudah gugur, meninggal. Ada yang masih lagi hidup. Wa ma baddalu tabdila, dan mereka tidak akan mengubahkan kedudukan mereka. Tidak akan mengubah. Ini maknanya imannya, iman yang mantap, berperanan hati, iaitu tidak akan berganjak menukarkan kepercayaan dan akidahnya. Marhalah yang kedua, keadaan yang ketiga, iaitu apabila akidah ini sudah masak betul mantap, maka jadilah ia satu ilmu yang dinamakan ilmu akidah. Bila mereka sudah berakidah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quranul Karim, wa basyiril ladina amanu, berilah berita gembira mereka yang telah beriman. Wa amilus salihat, tengok, beriman bukan setakat beriman, wa amilus salihat, dan beramal dengan amal yang saleh. Apa berita gembira ini? Annalahum jannatin,
Sesungguhnya disediakan bagi mereka itu syurga. Tajri min tahtiha, mengalir di bawah syurga ini al-anhar, anak-anak sungai. Ini Allah janji. Allah janji bagi orang yang beriman dan beramal saleh, syurga bagi dia. Syurga. Siapa yang imannya mantap sampai kepada kedudukan marhalah yang ketiga, kedudukan yang ketiga sudah mantap, maka dia tidak akan menangguh-nangguhkan amalan. Sebab dia beriman Allah lah yang berkuasa, Allah yang boleh mencabutkan nyawa, dan Allah boleh mengekalkan nyawa seseorang, iaitu di bawah kudrah Allah. Dalam kudrah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi dalam Al-Quranul Karim, ayat yang pertama tadi suratul Baqarah ayat 25, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi dalam surah Maryam ayat 96, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Nampak ni, kitab kita ni cerita bab iman. Allah sebut orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan beramal dengan amal saleh, sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sayaj'alu akan yaj'alu akan menjadikan lahum bagi mereka yang beriman tadi ar-rahmanu, iaitu Tuhan yang bernama Rahman, wudda, kasih sayang. Allah sayang sungguh. Bila Allah kasih dan Allah sayang, tampaknya lah syurga. Jadi untuk mendapatkan kasih sayang Allah, wud ini iaitu kasih sayang. Hub ialah cinta, wud ialah kasih sayang. Untuk sampai wud, mawaddah mestilah diusahakan. Waja'alakum mawaddatan wa rahmatan. Mawaddah ini kasih sayang. Macam mana suami isteri nak kasih sayang? Ianya mesti dipupuk. Dia tak akan datang begitu saja. Mesti dipupuk. Begitu juga untuk mendapatkan kasih sayang Allah, Allah Subhanahu wa taala telah berikan garis panduan, iaitu beriman dan beramal saleh. Beramal saleh. Sama balik kita. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bi ulumihi fid darain amin. Dan demikian pula wajib atasnya, atas setiap orang mukallaf, mengetahui umpama yang demikian itu. Mana? Mengetahui yang wajib, mustahil dan harus pada hak sekalian rasulnya. Segala rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita kena beriman, kena tahu yang wajib atas rasul, yang wajib pada rasul, yang mustahil atas rasul, dan juga yang harus padanya. Harus. Mustahil atas rasul, para rasul yang diutuskan oleh Allah. Mustahil apa? Mustahil mereka ini melakukan perbuatan-perbuatan yang boleh menggugatkan kedudukan kerasulannya. Contohnya banyak kisah-kisah Israiliyat yang mengisahkan para rasul. Ada di kalangan mereka kata Nabi Allah Ayub ni, Nabi Allah Ayub, Nabi Allah Yaqub, Nabi Allah Musa, banyak kisah-kisah. Yang kisah-kisah ini daripada Israiliyat yang menggugatkan a'radul basyariyah. Disebut dalam kitab tauhid, iaitu a'rad al-basyariyah, sifat-sifat kemanusiaan ni, sehingga menggugatkan kedudukan rasul. Seperti contohnya, tak adalah kawasan badan dia ni semuanya berkudih, sehingga isteri pun minta cerai, termasuklah Rahmah. Habis semua minta cerai, kemudian orang kampung pun pergi sepak dia. Sebab tak adalah
terajang dia. Kebun-kebun dia semua dibakar oleh iblis, oleh syaitan. Sehingga habis dah. Seluruh badan dia dah tak ada tempat lagi kecuali lidah, dia kata. Adakah cerita itu benar? Sehingga orang pun hina dia, sedangkan Nabi Allah Ayub alaihissalam adalah Nabi. Bolehkah Nabi ni pergi sepak-sepak begitu saja? Pergi tiajang. Nak azan ya? Azan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. La ilaha illallah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, para nabi alaihimussalatu wassalam, terutama para rasul alaihimussalatu wassalam, mereka ini ada al-aradul basyariyah, sifat-sifat kemanusiaan, tapi dia tidak akan menggugatkan kedudukan kerasulannya. Nabi Allah Ayub hanya sakit cacar. Dia tidak sampai cerita-cerita yang sebagaimana yang kita dengar, sampai kena terajang ke sepak semua. Ini tak betul. Menggugatkan kedudukan rasul. Allah akan memuliakan rasul. Bila Allah muliakan, takkan sampai masyarakat pun akan menghinakan dia. Bila kita belajar tauhid bersalahan dengan cerita-cerita ni, maka kita akan carikan yang sebenar. Ini dalil yang sebenar. Cerita-cerita ni nak sedap mulut je. Cerita ni cerita mengarut daripada Israeliat. Israeliat. Jadi kita telah menjatuhkan kedudukan Rasul yang telah diutuskan oleh Allah. Bila dengar penceramah cerita ni karut kita kata. Sebab aku mengaji tauhid, disebut kisah Nabi Allah Ayub ialah terkena penyakit cacar. Cacar. Sakit. Tapi kena penyakit cacar. Sakit orang kena cacar ni. Ataupun chicken pox ni. Sakit. Tapi tidaklah sampai berkudih berulat-ulat. Habis semua bulat tinggal lidahnya. Tak ada dalam hadis. Nampak ni? Kerana bertentangan dengan ilmu tauhid. Nabi SAW lupa. Orang berceramah, Rasulullah pun lupa. Apatah lagi kita lupa Rasulullah macam mana? Mengaji ilmu tauhid, Allah tidak akan lupakan Nabi SAW, melainkan setelah turunnya syariat. Contoh, sudah ada syariat sembahyang fardu asar ialah 4 rakaat. Dan tidak boleh
dilakukan semayang fardu asar 2 rakaat kecuali bermusafir. Tiba satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam semayang fardu asar, semayang 2 rakaat saja. Para sahabat tertanya-tanya kenapa 2 rakaat? Maka tampillah Zulyadain radhiyallahu an tanya, "Aku siratis salatu am nasita ya Rasulullah?" Adakah semayang ini dikasarkan ataupun kau lupa? Adakah baginda lupa? Nampak ni? Kenapa para sahabat berhenti tanya? Kerana syariat sudah turun. Allah lupakan kerana nak mengajarkan syariat lagi, iaitu sujud sahwi. Sujud sahwi. Maka Nabi SAW harus dilupakan oleh Allah setelah turunnya syariat. Contohnya, Nabi dilupakan oleh Allah membaca ayat Quran. Tengah semayang terlupa. Kerana ada di kalangan yang sidang jemaah, wuduknya tak sempurna, mengganggu imam. Dia macam ada current begitu. Lepas semayang, Nabi SAW berkata, ada di kalangan kamu wuduk tidak sempurna sehingga mengganggu bacaanku. Nampak tu? Sebab semua ditanggung oleh imam. Kita lupa, kita lalai, di belakang ni imam tanggung. Power tak power imam tu? Mana imam tanggung. Sedangkan di belakang aku ramai lagi huffazul Quran, kenapa tidak disambungkan? Ini mengajarkan kepada kita boleh maknanya Fatih membukakan semula bacaan imam. Betul-betul imam tu memang dah sangkut. Kadang-kadang kita ni dah hafal surah Sajadah, tok imam baru tarik nafas, dia dah pergi, dia tegur tok imam. Tak taja, dia kata, tak taja. Imam baru nak baca, tatajafa junubuhum 'anil madadi. Tatajafa. Tok imam baru nak ayat lain, kalau baca senyap dia sebab tak hafal. Dia ada adab-adab ketika nak tegur tok imam dia. Tok imam tengah nak tarik nafas, jangan terus tegur. Biar betul-betul dia tak boleh dan berniat membaca Quran, bukan niat menegur imam, batas sembahyang. Jangan kita ni rasa dah hafal Quran, kemudian kita nak tegur imam, niat tegur imam, batas sembahyang. Sebab dalam sembahyang tak boleh niat tegur-tegur. Yang boleh ialah Quran, zikir, tasbih. Maka berniat membaca Quran dalam waktu yang sama, niat dia ini yang kedua memang nak beritahu tok imam. Tetapi niat asal ialah membaca Quran, sembahyang kita tak batal. Kalau tidak, habis. Itu sebab diturunkan syariat sedemikian rupa. Ini pada Rasul alaihi wassalatu wassalam. Sama balik kita. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. I'lam, ketahuilah olehmu, wahai saudaraku yang menuntut ilmu kalam. Tadi disebut iman. Jadi nama ilmu tauhid ni kadang disebut ilmu tauhid was sifat. Ada kala disebut ilmu al-aqidah. Ada kala disebut ilmu usuluddin. Usul. Sebab apa nama dia usul? Ma yubna alaihi ghairuhu. Sesuatu yang dibina ke atasnya akan sesuatu yang lain. Kerana daripada usul ini terbinanya syariat. Kalau tak ada usul ni, maka tak ada syariat. Maka terbinanya di atas usul itu. Oleh sebab itu dinamakan usul. Usul aslun bermakna ma yubna alaihi ghairu. Asal disebut asas. Contohnya asas, ini asas. Maka terbinanya bangunan. Usul. Kemudian gabung dengan din. Din memberi maksud az-zullu wal khudu'. Zul wal khudu' iaitu patuh dan merendahkan diri. Zul makna rasa hina, wa khudu' patuh, rendah diri. Maksudnya usuluddin, orang yang belajar usuluddin, orangnya akan jadi orang yang merasakan hina di sisi Allah Ta'ala, berharap segala-gala kepada Allah sebab dia adalah hamba Allah. Allah bersifat istighna dan merasakan khusyuknya, rendah dirinya kepada Allah. Ni orang mengaji ilmu tauhid. Tapi kalau mengaji ilmu tauhid, bertambah belagak, tambah riak lah, maksudnya tak mengaji tauhid lah tu. Itu bukan orang tahu, itu orang tauhid. Itu mana tahu sahaja, bukan orang yang betul-betul faham ilmu tauhid. Dua kalimah, usul
dengan din. Dan ada kala disebut juga sebagai as-sunnah. Oleh sebab itu disebut akidah ahli sunnah. Akidah ahli sunnah. Ahli sunnah juga disebut sebagai akidah. Orang sunnah memberi maksud at-tariq was-sirah, jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Maka disebut sebagai ittiba ahli sunnah. Ittiba pengikut ahli sunnah. Mana ahli sunnah? Akidah. Akidah. Dan ada juga disebut fiqhul akbar. Fiqhul akbar. Fiqh mana faham? Faham dari sudut mana? Bila orang yang bertauhid, dia faham ini halal, ini haram, ini makruh, ini sunat. Tu orang tahu, orang yang ada tauhid. Oleh sebab itu, rentetan daripada pembelajaran ilmu tauhid ataupun disebut al-fiqhul akbar, fiqh yang terbesar. Kerana dengan itulah dia mengenal ini haram, ini halal, ini makruh, tak berani nak buat. Sebab kalau buat ni Allah murka, ini Allah suka, dia akan buat. Begitu. Tapi kalau mendalam ilmu tauhid, PK pun tak mengaji apa semua, ini tak faham, maknanya dia belum lagi faham tentang ilmu tauhid yang disebut sebagai al-fiqhul akbar. Disebut juga kalimatus salaf. Ini iaitu ahlus salaf. Salaf juga dikirakan tauhid, ahlus tauhid, iaitu mengikut 3 kurun yang pertama. Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan juga tabi'in, 3 kurun ini dinamakan ahli salaf. Pun juga tauhid. Disebut khalaf pun tauhid. Disebut ahlul hadis. Ahlul hadis juga dikira sebagai orang yang berakidah. Contohnya ahlul hadis. Ahlul hadis sebagaimana Imam Ahmad Ibn Hanbal, mazhab alil hadis, mereka itu juga akidah. Jadi banyak nama ada disebut tauhid, ilmu akidah, ilmu, kalau Malaysia ni tambah, iaitu belajar sifat 20. Ini termasuk di antara nama-nama tauhid. Nama-nama tauhid. Saya mengaji, saya nak carilah ustaz mengajar kitab Usuluddin. Orang tengah banyak masjid. Masjid Tengkera pun ada mengaji risalah tauhid. Itu tauhid, saya nak mengaji Usuluddin. Orang kita Melayu dia, Usuluddin penting, Usuluddin. Itu kita tauhid lah. Ada pula mengajar pengajian akidah. Saya nak cari orang mengajar Usuluddin, dia mengajar akidah. Dia tak faham Usuluddin tu di antara nama-nama. Disebut juga akidah, disebut juga tauhid, disebut al-fiqhul akbar, disebut ahlul hadis, iaitu disebut ahlus sunnah, disebut juga sebagai khalaf, disebut juga khalaf, disebut juga belajar sifat 20. Sama aja. Gitu. Sama lagi kita. Ketahui olehmu wahai saudaraku yang menuntut ilmu kalam. Sebab apa nama ilmu kalam? Sebab dia banyak membicarakan tentang mazhab-mazhab yang sesat. Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Murji'ah, Syiah. Syiah saja berapa pecah, Mu'tazilah tak berapa lagi pecah, Jabariyah lagi berapa pecahan, Qadariyah lagi berapa pecahan, Murji'ah berapa entah berapa pecahan, banyak pecahan. Sehingga kita pun tak tahu nak sebut nama-nama dia. Supaya kita berhati-hati, jangan mengikut jejak langkah golongan-golongan yang sesat. Dia bukan kafir, dia sesat. Kafir lain. Begitu. Mereka ini adalah sesat. Sesat. Contohnya kalau kita pergi Masjidil Haram, ada setengah ni dia kopiah dia macam tu, atau dia lengkung sini tengah tajam, depan dia tajam sikit. Bila sembahyang Allahu Akbar. Ini orang daripada Maskat, daripada Oman. Dia di Oman, dia mazhab lain. Fiqh dia pun lain. Akidah mereka Mu'tazilah. Mu'tazilah. Mufti dia memang hebat. Hidup baki. Alang-alang orang berdebat, balik saja. Dia Mu'tazilah. Dia pergi Mekah. Nanti kalau kita semayang, ada tangan dia lepas. Dia sama macam Syiah, dan juga mazhab Maliki juga tangan lepas. Tangan lepas.
dia bukan kafir, dia sesat. Sebagaimana Syiah, Syiah tidak kafir. Ada tahap kafir dan kebanyakan ialah sesat. Oleh sebab itu fatwa tak sebut dia kafir, fatwa sebut dia sesat. Kalau dia kafir, maka tidak ada bidang kuasa nak tangkap dia. Sebab mahkamah syariah tidak berbidang kuasa ke atas orang bukan Islam. Oleh sebab itu fatwa dia bukankah kafir, dia sesat. Memang dia sesat, dia bukan kafir. Sebab dia semayang lagi. Hanya i'tiqad dia ni telah menyebabkan dia sesat. Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah tak disebut kafir. Kitab tauhid sebut dia sesat. Sesat lain, kafir lain. Sebab dia mengucap kalimah syahadah juga. Qala al-musannif rahimahullahu taala, bahawasanya iman dengan Allah taala yakni percaya dengan dia Allah itu. Jadi beriman dengan Allah ini ada dua cara, dia kata. Terbahagi kepada dua bahagi. Pertamanya iman ijmali, iman secara rambang sahaja, dia tak dapat mendetailkan. Iaitu dia antara mafhum iman ini al-ma'rifatu billah, iaitu mengenal Allah. Mengenal Allah, dia antara mengenal nama-nama Allah, mengenal sifat-sifat yang wajib bagi Allah, mengenal sifat-sifat yang mustahil dan harus, ini detail. Dan mengenal ini dengan dalil-dalil, ini secara detail. Mengenal bahawa di alam kita ni ada satu alam lain pula, alam ghaib. Alam ghaib, cahaya malaikat, ada jin, ada iblis, ada syaitan. Dan tu ada syurga, ada neraka, ada pahala, ada dosa. Ini juga iman. Beriman dengan kitab. Beriman dengan kitab. Bila beriman dengan Quran, dengan kitab, dia ada halal, ada haram, ada hak, ada batil, ada baik, ada tak baik, ada baik, ada tak baik, disebut. Oleh sebab itu beriman dengan kitab, kena tahu apa yang Allah sebut dalam Quran. Dan seterusnya mengetahui para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, supaya mereka ini menjadi contoh kepada kita. Nak sabar, ini dia nabi dia. Ini dia nabi yang saleh. Ini nabi ini banyak cubaan, ini banyak ujian. Ini di antara nabi-nabi yang banyak ujian. Nampak? Semua para nabi alaihi wassalatu wassalam dan para rasul ini idola kita. Itu tujuan belajar dan beriman dengan para nabi alaihi wassalatu wassalam, liyakunu a'lal huda, supaya mereka ini liyakunu a'lamal huda, iaitu merupakan a'lam, sebagai panduan mendapat petunjuk Allah. Panduan kita Nabi Allah Adam, Nabi Allah Idris macam mana, Nabi Allah Yusuf macam mana, Nabi Allah Ibrahim macam mana, Nabi Allah Musa macam mana, Nabi Allah Isa, sehinggalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qadatul haqqi ilal khalqi ilal haqq, iaitu memandukan, memimpin makhluk kepada yang sebenarnya, iaitu tauhidkan kepada Allah. Semua para nabi, para rasul membawa satu risalah, mentauhidkan Allah. Dan yang seterusnya mengetahui ma'rifah bil yaumil akhir, hari kiamat macam mana, tanda-tanda kiamat macam mana. Selalu orang post ni dekat kiamat tapi tak ada apa pun. Orang teka kiamat banyak kali teka. Adakah sekadar berhati-hati tapi tidak ada apa-apa? Apa tanda orang ni beriman hari kiamat? Bersedia untuk bertemu dengan Allah. Sama ada kiamat yang sebenar ataupun dirinya kiamat iaitu mati. Adanya pahala, adanya syurga, adanya neraka. Ini tanda orang ni beriman pada hari kemudian. Dan beriman dengan qada dan qadar, iaitu beriman bagaimana nak menyusun, bagaimana nak menguruskan kehidupan ini sebagai makhluk, bagaimana nak menguruskan qada dan qadar Allah, bagaimana kita nak menguruskan diri kita ini supaya ianya mendapatkan takdir Allah yang terbaik bagi kita. Qada dan qadar begitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah.
Ada iman secara ijmali, secara tidak detail, dan ada iman secara tafsili, secara terperinci. Adapun iman ijmali itu, maka iaitu engkau mengiktikadkan sebagai iktikad yang jazim, yang putus, bahawa wajib bagi Tuhan seru sekalian alam, iaitu Tuhan Rabbul Alamin, segala sifat kesempurnaan. Bila Allah Subhanahu wa taala, kita beriman Rabbul Alamin, Rabbul Alamin, maka Allah lah Rabbul Alamin yang mentadbirkan alam ini, dan Allah lah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Di antara sifat sempurna Allah, Al-Hayyu, Al-Hayy, Al-Hayyu, bersifat dengan sifat Al-Haya, Al-Hayyu. Oleh sebab itulah kita memohon kepada Allah Ta'ala supaya Allah ampunkan dosa. Sebab yang sempurna hidup ini ialah Allah. Kita tak sempurna hidup. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sebab apa kita minta kepada Allah yang bernama Al-Hayyu? Kerana sempurnanya kehidupan inilah Allah. Kita tak sempurna, kita akan mati. Berdiri dengan sendiri Allah, kita tidak berdiri dengan sendiri, melainkan dengan petunjuk Allah, melainkan dengan kudrah yang Allah berikan. Nampak ni? Lemah diri, lemah kita. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Nak baca astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ini terlebih afdal. Kalau nak baca astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, boleh di sudut ilmu nahwu. Dinamakan uslubul madhi, nama dia. Uslub gaya bahasa terlampau memuji Allah. Astaghfirullahal azim. Dia boleh astaghfirullahal azimu pun boleh. Takdir wa huwa. Macam bismillahirrahmanirrahimu, bismillahirrahmanirrahimu, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahimu, bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh bismillahirrahmanirrahimi, bismillahirrahmanirrahimi, tak boleh. Dia tak boleh. Ujung mi tak boleh. Kalau mi semua. Kalau mu boleh. Dia mu boleh, ma boleh, mu boleh. Mi boleh. Mi ma, mi mu, mi boleh. Bismillah. Tapi dalam semayang satu saja boleh baca bismillahirrahmanirrahim. Siapa baca bismillahirrahmanirrahim, batal semayang. Sebab Nabi SAW diturunkan wahyu oleh Allah baca bismillahirrahmanirrahim. Oleh sebab itu dalam semayang satu sahaja boleh, bismillahirrahmanirrahim. Dia sudut ilmu nahwu boleh sampai 7. Ada kata sampai 10. Begitu juga astaghfirullah. Riwayatnya astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Bukan ilaik. Ilaihi. Yang ada nasyid-nasyid saya tengok ilaik. Tak betul ilaik kepada siapa? Astaghfirullahal azim. Ini dalam radio. Alladzi la ilaha illa. Dia baca huwal hayyu kan? Huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Dengar kap dia tu. Ni tak betul lagi, tak ada riwayat. Lagi tak ada riwayat. Baca betul-betul. Ilaihi ilai, supaya ilai ini kembali kepada Allah, menunjukkan bahawa kita beriman benda yang ghaib. Oleh sebab itu ganti nama dia lah ghaib. Ini semua kaitan dengan tauhid. Bila kita beriman Allah Rabbul Alamin, sifat yang paling sempurna ialah Allah. Di antaranya Allah bersifat dengan Al-Hayyu. Nama Allah ialah Hayyu. Sifat Allah ialah Al-Haya. Nama Allah ialah Al-Hayyu. Yang sempurna hidupnya Allah. Oleh sebab itulah kita minta ke Allah Ta'ala supaya Allah ampun dosa, Allah maafkan kita, sebab Allah lah yang bernama Al-Hayyu, hidup yang sempurna. Bacalah, sama baca Al-Hayyul Qayyumu, taqdiru huwa. Bila asalnya huwa Allah. Siapa huwa itu? Allah itu siapa? Al-Hayyu Al-Qayyumu. Boleh dalam ilmu nahwu dinamakan bentuk terlampau memujinya Allah.
Tapi al-hayy tak boleh. Sebab tak ada baris bawah semua ni. Ada tak boleh. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, tak boleh. Wal hayyu ataupun wal hayya paling selamat. Sebab itu yang datang daripada Nabi SAW. Panjang lagi kita nak bahas ni. Ini baru cerita bab iman. Baru cerita bab iman. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan apa yang kita bincang dapat memberi manfaat dan digolongkan kita semua di kalangan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al ijtima'ana birrahmah wa iftiraqana bil maghfirah wa khatimatana bis sa'adah wa alhimna ar-rushda wal hikmah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.